Salam sejahtera. Assalamualaikum. Sebelum itu saya memohon maaf tentang masalah yang telah berlaku disebabkan mungkin masalah teknikal. Seperti dijanjikan untuk kuliah yang ke-19 iaitu tentang falsafah kebahagiaan. Saya mungkin akan menyentuh tentang falsafah kebahagiaan secara ringkas dan cuba untuk memudahkan kerana perbincangan falsafah kebahagiaan ini saya fikir terlampau abstrak. Dan tajuk kuliah Yutam pada minggu ini berkisah tentang kebahagiaan. Saya fikir wacana tentang kebahagiaan ini jarang disentuh. Lebih-lagi mereka yang bergerak aktif menyumbang kebaikan. Kerana sekurangnya kita kena tahu tahap kepuasan kita sebenarnya diukur dalam makna yang bagaimana sebenarnya. Di mana ekspektasi waktu itu. Dalam kebaikan kita lakukan, di mana kewujudan kebahagiaan kita letakkan tempatnya itu. Kadang-kadang kepuasan manusia itu diukur dengan kepujian, neteri. Adakah keinginan sesuatu yang kita lakukan kebaikan itu kepuasan emosi atau fisiknya? Tetapi ianya bersifat lebih kepada perihal peribadi, bukan hanya sekadar kehendak kepuasan badaniah ataupun kepuasan emosi itu sendiri. Begitu juga ketika kepuasan akal atau intelektual kita digunakan. Adakah kejayaan meraihkan kepuasan intelektual itu dengan melakukan perkara yang bertentangan dalam agama? Di sini konsep idea ini akan diangkat. Dan saya akan menceritakan balik apa yang sudah sebenarnya disentuh oleh para cendekiawan dan para ahli ilmu tentang makna falsafah ini seperti yang banyak disentuh oleh Imam Al-Ghazali. Dan Prof. Syed Muhammad Naqib Al-Atas juga menyentuh tentang ini. Dan dalam perbincangan kuliah ini saya akan meletakkan 4 persoalan asas dalam perbincangan ini. Yang pertama saya meletakkan definisi itu sendiri iaitu makna menurut Islam dan Barat. Dan benarkah pengalaman keagamaan dan kebudayaan Barat yang berlawanan dengan kebahagiaan hakiki dalam Islam? Dan ketiga saya meletakkan perbincangan untuk sesi ini berkaitan dengan keputusan falsafah itu sendiri. Adakah ianya bersifat perihal peribadi atau dia akan memberi kesan kepada kawasan di sekelilingnya. Dan keempat, bagaimana terjadinya hubungan faham kebahagiaan itu sendiri dengan urusan pelaksana sebuah negara. Jadi untuk permulaan untuk fasa pertama ini saya akan menyentuh tentang definisi itu sendiri. Apakah falsafah kebahagiaan menurut Islam dan pandangan Barat? Dalam kitab Al-Mufradat Al-Fazil Quran Rui Asfahani telah menyebut perkataan sa'adah iaitu bantuan pertolongan. Bantuan pertolongan perkara-perkara tentang ketuhanan. Iaitu untuk manusia itu mencapai kebaikan. Dan lawannya iaitu syaqawah, kesengsaraan, penderitaan. Dan dimasukkan oleh Asy-Syafahani iaitu kebahagiaan itu adalah satu perkara yang itu perkara-perkara yang bantuan pertolongan tentang ketuhanan. Dan pencapaian terbesar iaitu yang diangkat sebagai kebahagiaan itu adalah syurga. Jadi mereka yang telah mencapai kebahagiaan itu bagi Asy-Syafahani mengatakan adalah syurga tempatnya. Makna kebahagiaan pada pandangan Islam adalah istilahnya as-sa'adah. Iaitu di dalamnya terbahagi pada dua bentuk kewujudan. Pertama ialah kewujudan akhirat dan kewujudan di dunia itu sendiri. Jadi lawan kepadanya adalah syaqawah, yang bermaksud kecelakaan. As-sa'adah merujuk kepada kemuncak kebahagiaan yang terakhir iaitu kesenangan dan nikmat yang berkekalan. Bukannya perkara yang sifat sementara di mana ianya ditujukan dalam bentuk nikmat akhir iaitu kepada ketuhanan. Maka di dalam konsep as-sa'adah itu adalah manusianya hidupnya itu diserahkan kepercayaan dan keyakinan sepenuhnya kepada Tuhan, iaitu kepada Allah. Dan mereka melakukan perintah
Maka hubungannya antara kehidupan dunia dan akhirat itu tidak boleh dipisahkan dalam pengertian saadah ini. Maka dalam pengertian senangnya, saadah ini adalah mereka yang meletakkan keyakinan dan sepenuh dalam kehidupannya yang hanya tentang iaitu tentang hidupnya ini adalah kepada ketuhanan. Mereka tidak memisahkan hidupnya kepada Tuhan, hubungannya kepada pemerintahnya iaitu Tuhan. Dan makna kecelakaan iaitu syaqawah, maksud mudah pada definisi ini adalah mereka yang bertentangan dengan faham saadah itu sendiri. Jadi maka dalam kebahagiaan yang tercantum kepadanya dunia dan ukhrawi itu di dalam merangkumi 3 perkara, iaitu nafsiyah, badaniyah, dan yang ketiga berkaitan yang di luarnya, iaitu selain nafsiyah dan badaniyah. Saya tak berapa elok sikit setting ni. Tadi saya telah menyentuh sedikit berkaitan dengan definisi ringkas, iaitu kebahagiaan itu sendiri. Dalam buku Rahim Asfahani saya ulas kembali mengatakan bahawa as-saadah itu adalah satu perkara bantuan, pertolongan untuk manusia itu kepada ketuhanan. Jadi Rahim Asfahani mengatakan dalam kitabnya itu bahawa wa'azam, iaitu ketinggian as-saadah itu adalah mencapai syurga. Maka orang-orang yang telah mencapai kebahagiaan itu adalah tempatnya di syurga. Dan lawannya iaitu syaqawah, yang melalui penderitaan, kecelakaan. Mereka adalah orang-orang yang di sebalik orang-orang yang telah mendapat kebahagiaan itu sendiri. Jadi dan definisi lainnya yang saya ringkaskan tadi berkaitan dengan as-saadah itu adalah manusia yang mengikat dirinya dan kehidupannya dengan rasa bertuhan, dan mereka tidak memisahkan hubungannya dengan ketuhanan. Dan sebaliknya itu syaqawah, penderitaan itu mereka yang sebaliknya meninggalkan segala suruhan dan ajaran Tuhannya. Maka dalam kebahagiaan ini yang mengandungi atau yang tercantum di dalam dunia dan ukhrawi itu di dalamnya ada mengandungi 3 perkara, iaitu berkaitan dengan nafsiyah, badaniyah, dan yang ketiga itu berkaitan dengan selain daripada nafsiyah dan badaniyah. Yang ini yang saya dapati di dalam buku Prof. Nakib Al-Atas. Di dalam kita menghayati kebahagiaan dunia dan ukhrawi ini, hubungan ketuhanan kepada hamba pencipta tidak boleh dipisahkan. Maka kerana manusia itu di dalamnya ada sifat perjanjian kepada pencipta, dan ianya adalah fitrah yang membawa ke arah tujuan kebahagiaan itu. Jadi dalam manusia itu sejak kan, manusia itu ada satu perjanjian dengan Tuhan, iaitu disebut al-mitsaq. Maka dalam perjanjian itu manusia telah buat satu perjanjian, dan perjanjian itu hendaklah dibayar, iaitu dengan rasa keberhutangan, dan dibayar itu adalah kehidupan manusia di dunia itu. Jadi apabila manusia itu sudah melakukan perjanjian dengan Tuhannya, maka ia menjadi satu fitrah untuk manusia itu melakukan kebaikan dan suruhan Tuhannya. Maka bila mereka tidak melakukan satu perintah, perjanjian yang berlawanan kepada fitrahnya itu, maka ia akan menjadi satu kezaliman terhadap manusia itu sendiri. Jadi konsep adin dan perhayatan di dalamnya membuat tujuan kebahagiaan itu, dari konsep adin itu dan perhayatan di dalamnya adalah kaitan yang kuat dengan kehidupan. Kerana makna agama itu ada terkandung dalam perkataan adin. Ini satu perjanjian yang ataupun kewujudan yang mesti ada dalam diri manusia. Yang telah saya sebutkan tadi, kerana manusia itu telah berjanji kepada Tuhannya, iaitu mitsaq, mengakui Tuhannya, hutang yang perlu dibayar dengan kebaikan yang buat selepas kehidupan. Maka kejayaan hakiki itu bila mana ia dapat membayar balik kehutangan itu dengan amal kebaikan dan kebajikan.
Maka bila ia menjadi sudah satu kefahaman, manusia bisa bertindak pada kebenaran dan sudah pasti menolak segala kezaliman pada diri dan jasadi dan ruhaninya itu sendiri. Jadi secara uh, fitrahnya, manusia itu mereka telah membuat satu perjanjian dan apabila mereka mengingkari perjanjian itu, mereka telah melakukan satu kezaliman terhadap dirinya. Jadi kebahagiaan itu ada side mengait dengan perjanjian itu kerana perjanjian itu ada bersifat fitrah yang memberi manusia itu sedar akan perbuatannya dan tindakannya yang apa mereka patut lakukan di dunia ini. Jadi secara sedarnya manusia itu akan melakukan satu perintah kebaikan di dunia ini kerana hutang itu mereka perlu dibayar. Dan keberhutang ini mereka manusia itu ada rasa ketundukan kepada Tuhannya. Jadi apa yang berbalik daripada sifat kebaikan yang ingin dibalas manusia di dunia itu adalah sifat lawannya, maka itu telah menjadi satu kezaliman kepada manusia itu sendiri. Maka dia telah menzalimi pada dirinya dan mereka tidak boleh tindak adil dalam dirinya. Maka mereka telah ingkari apa yang Tuhan ajarkan dan suruhkan untuk mereka lakukan kebaikan di dunia ini. Ini. Jadi dalam pengertian ataupun definisi, saya masih dalam definisi sa'adah itu sendiri. Saya banyak mengambil makna ataupun pengertian daripada Imam Ghazali itu sendiri. Al-Ghazali mengatakan bahawa kebahagiaan adalah kunci dalam konsep kepribadian bila mana ia adalah sesuatu yang dicari di dalam dunia dan mungkin akan diperolehi pada hari kemudian dengan keimanan, ketaatan kepada Allah. Itu Imam Ghazali. Imam Ghazali telah mendefinisikan. Dan Al-Ghazali juga menyebut kebahagiaan yang sempurna itu hanyalah diberikan apabila sampai waktu di akhirat kepada roh yang sedar. Maka kesedaran di sini bertitik tolak kepada roh yang turut disertakan bersama nafsu, akal dan hati ketika berada di dunia dan berjaya mengenal Allah dan mengabdikan diri kepadanya, yakni kita kembali kepada fitrah penciptaan manusia itu sendiri. Dan Imam Ghazali membahagikan konsep kebahagiaan ini daripada Al-Quran tu kepada dua aspek, iaitu kebahagiaan yang mengandungi aspek positif dan aspek negatif. Dan aspek negatif itu berhubung dengan kepuasan di dunia. Dan kepuasan yang timbul ini kerana manusia turut didorong oleh nafsu dan bisikan syaitan yang sentiasa menyesatkan manusia itu sendiri. Maka pada pandangan Ghazali, dunia hanyalah sebuah tempat yang dilalui oleh pengunjung dalam laluan perjalanan mereka ke negeri akhirat. Tetapi manusia itu kadang-kadang terlupa akan tujuannya mencari kenikmatan dan keseronokan di dunia yang ditawarkan. Dalam keadaan ini, jiwa akan terus berada dalam kehinaan selepas kematian dan merana kesakitan sekiranya mereka melampaui hal-hal keduniaan dan berbalik kepada perkara yang diingini oleh fitrah. Jadi saya rasa tak ada jauh sangat yang dimaksudkan Imam Ghazali dan definisi as-sa'adah seperti yang diutarakan oleh Rahim Al-Asfahani, proses Muhammad Naqib Al-Atas. Yang konsepnya saya rasa begitu mudah, iaitu manusia itu mereka perlu melakukan ketaatan kepada Tuhan dan mereka tahu apa tujuan mereka hidup di dunia ini, dan maka perkara yang tidak berlawanan perkara fitrah pada manusia itu sendiri, maka eksistensi kewujudan kebahagiaan itu akan mencapai hakikinya. Tapi bila mana perkara itu berlawanan tentang pencarian kepuasan bukan melainkan dengan ketuhanan, mereka memisahkan unsur-unsur ketuhanan dan
Dengan itu mereka akan melakukan kemungkaran, ha, dan menzalimi diri mereka dan orang di sekeliling mereka dan melawani fitrah itu sendiri, maka dia tidak akan lagi disebut pada saadah, kebahagiaan. Ha, Kerana mereka telah mengingkari perjanjian azali manusia itu sendiri. Ini mungkin saya boleh katakan sebagai definisinya, huraian secara ringkas rumusan definisi kebahagiaan itu sendiri. Jadi manusia itu dijadikan daripada jasad dan jiwa yang menentukan segala tindak tanduk jasad adalah jiwanya. Itu yang dimaksudkan. Manusia itu dijadikan daripada jasad dan jiwa yang menentukan segala tindak tanduk jasad itu adalah jiwanya. Jadi apabila jiwa itu bermasalah, maka jasad itu akan berada dalam bermasalah. Yang menentukan itu adalah jiwa. Jadi bila jiwa itu tak ada, jiwa bermasalah, jiwa itu jauh daripada kebenaran, maka jasad itu responsinya itu atau refleksinya kepada jiwa itu akan bertindak dengan bermasalah juga. Kalau jiwa itu baik, mencapai kebahagiaan, maka kita akan melihat hasil daripada jasad itu juga akan memberi tindak balas yang baik. Ha, Tetapi berbeza sekali dengan idea sarjana barat yang tidak menekankan aspek kerohanian dalam memahami personaliti manusia dan konsep kebahagiaan abadi. Saya fikir antara sarjana barat yang sangat menekankan antara idea kebahagiaan ini adalah seperti Aristotle, Plato. Saya akan menyentuh sedikit teori yang dibawa oleh Plato itu sendiri, iaitu kaitan tripartite, kebahagiaan Plato itu sendiri. Saya akan cuba memasukkan apa yang dimaksudkan oleh Plato tentang kebahagiaan, tripartite yang cuba dibawanya teorinya itu. Boleh dikatakan bahawa Plato memandang akal sebagai saranan untuk menangkap pengetahuan mengenai segala sesuatu idea. Jadi, Plato meletakkan bahawa akal itu memain peranan yang penting dalam mereka mengimbangi atau menguasai segala idea-idea berkaitan dengan kebaikan, kebahagiaan. Jadi di situ Plato mengatakan idea kebaikan tertinggi manusia itu adalah kebahagiaan sejati. Sebenarnya tak ada berbeza pun apa yang difahami oleh Plato dan sarjana lain dari sudut pengertian luarnya. Tetapi kalau kita melihat secara renungnya atau secara dalamnya lagi, saya fikir ada kontradik yang berlaku di situ. Jadi saya patah balik kepada teori tripartite Plato ini mengatakan bahawa kebahagiaan itu bersifat yang bersifat apa yang nak dikata, absolute, iaitu kekal dan abadi, dan bukannya satu kesenangan kerana dan bukan kesenangan kerana kesenangannya hanyalah sekadar memuaskan nafsu badani yang semata-mata. Maka persoalannya dari mana kebahagiaan itu terbentuk? Dalam konsep Plato ni, dibandingkan dengan makhluk lain, manusia itu mempunyai satu esensi, atau manusia itu, ini yang Plato kata, manusia itu tidak sebenarnya mencapai kesempurnaan dan tidak bersifat tidak sederhana lah. Jadi manusia itu perlu disusun elemen-elemen di dalamnya itu untuk mengimbangi kapasiti ataupun fungsinya lain. Jadi maka Plato mengatakan kemampuan akal itu yang untuk berfikir itu yang akan merupakan satu perkara yang paling tertinggi, kapasiti untuk mengawal fungsi-fungsinya lain untuk diimbangi. Maka kapas maka kat sini kepentingan pengimbangan akal itu mampu membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Maka di sini Plato mengatakan elemen akal merupakan hal yang paling penting. Dan ketika idea tripartite ini mengatakan bahawa Plato mengatakan bahawa ketiga-tiga elemen ini yang terdiri daripada akal, rohani dan nafsu badani disebut sebagai jiwa tripartite. Dan rasa kebahagiaan manusia itu sebagai kebaikan tertinggi yang bersumber daripada sifat-sifat sifat alami yang berfungsi sebagai pengimbang dari pemenuhan ketiga-tiga itu. Jadi ketiga elemen ini yang dikatakan Plato seperti akal, rohani dan nafsu badani sebagai pengimbang
pengimbang kepada manusia itu untuk mencapai kebahagiaan. Jadi kemampuan akal itu yang berfikir itu telah menjadikan satu kapasiti yang berfungsi yang akhirnya menentukan perbezaan antara manusia dengan makhluk lain dan kepentingan antara unsur-unsur elemen iaitu akal, rohani dan badani ini sebagai untuk mengimbangi manusia yang tidak seimbang. Jadi bila ketiga-tiga elemen ini dapat digarapkan atau diperanankan fungsinya, maka manusia itu akan mencapai satu bentuk manusia yang sebenar, iaitu yang manusia dapat mengimbangi hidupnya dan mencapai satu kebahagiaan. Dan manusia itu dapat berfikir untuk melakukan uh, berfikir untuk mencapai kebahagiaan itu dengan elemen akal itu menguasai badaniah itu. Jadi yep. Berfikir. Jadi sebagai mudahnya saya rasa idea tripartite Plato ini menyatakan bahawa ketika sebagai gambaran misalnya ketika fungsi-fungsi akal ini dipenuhi sebagai pengendali elemen jiwanya lain, maka akal akan menampilkan kebajikannya yakni dalam bentuk kebijaksanaan. Kat situ Plato mengatakan akal ini bertindak sebagai fungsi dan kapasiti yang betul untuk mengimbangi jasad atau badan itu sendiri dan akhirnya akan mencapaikan hasil yang bijaksana. Maka segala bentuk kebencian akan ditukar kepada bentuk kehormanian, segala bentuk yang negatif akan bertukar kepada bentuk yang positif, kerana akal manusia itu telah diimbangi dan telah mencapai satu tahap kebijaksanaan yang manusia itu boleh bertukar perkara negatif kepada positif. Jadi dia masukkan oleh Plato. Ini yang saya fahamlah. Maka elemen nafsu itu secara sedarnya dapat dikurangkan ataupun dapat dijatuhkan dengan akal, kendalian akal itu sendiri. Dan keseimbangan ketiga-tiga karakter ini, elemen yang saya sebutkan tadi ini mampu menghantar kepada idea kebahagiaan. Yang ini yang Plato katakan sebagai kebahagiaan. Cuma yang persoalan yang saya boleh lontarkan tentang idea Plato ni adalah adakah idea Plato ini, adakah manusia itu sendiri akan mengikut kehendak akal pada perkara yang baik sahaja? Kerana mungkin perkara yang kurang baik pun tidak baik mungkin boleh timbul. Tetapi yang dibawa oleh idea Plato ini adalah manusia itu akan mencapai satu perkara yang baik sahaja. Ya. Dan Aristotle, saya masuk kepada Aristotle terus. Saya rasa dah tak berapa banyak masa. Aristotle dalam konteks um, yang lebih sederhana diertikan sebagai yang terasa penuh, hidup yang terasa penuh dan mententeramkan. Iaitu kebahagiaan itulah yang memiliki nilai baik pada dirinya sendiri. Maka kita tidak bersetuju dengan pandangan Aristotle ini yang berpendapat bahawa sifat mahmudah atau sifat kebahagiaan itu dan kebahagiaan hanya berkait dengan hidup di dunia sahaja. Di sini Aristotle tidak meletakkan keseimbangan dalam meletakkan makna kebahagiaan itu. Kerana Aristotle mengatakan hanya hidup di dunia sahaja untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi mereka telah terpisah dengan ukhrawi yang itulah kita takrifkan pada asalnya makna sa'adah itu sendiri. Jadi pemikir-pemikir lain di barat seperti Aquinas sendiri pun mengatakan bahawa dia berbeza dengan Aristotle. Kalau Aristotle tadi lebih kepada functionnya di dunia sahaja tentang kebahagiaan ini, tetapi Aquinas mengatakan bahawa untuk mencapai kebahagiaan itu memanglah melakukan perkara-perkara yang baik, kebahagiaan yang sejati. Ini takrif umum yang seperti Aristotle, Plato pun inginkan. Tetapi yang membezakannya Aristotle itu memisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Tetapi Aquinas dia berbeza dengan Aristotle bahawa
uh, kebahagiaan yang dimaksudkan equanimity itu adalah ada peranannya dengan hubungannya dengan Tuhan. Jadi Thomas Aquinas ini mengatakan manusia itu mencapai kebahagiaan hanya dalam kontemplasi memandang yang ilahi. Okey. Maka menurut pemikiran barat, ada dua faham kebahagiaan yang kuno yang dikaitkan dengan Aristotle, yang pada zaman pertengahan pula dikaitkan dengan ahli falsafah seperti Ibn Sina. Dan gerak daya sekularisasi merujuk pada falsafah dan sains yang usaha untuk menghilangkan makna-makna kerohanian daripada alam tabi'i dan sikirkan sifat kerohanian, wibawa politik dari kehidupan insan. Kefaham kebahagiaan yang moden inilah yang mempengaruhi besar di barat, yang cuba keluar dari zaman kekanakan dan memenuhi perubahan, dan akhirnya perubahan itu yang membuat bentuk nilai kepada barat itu sendiri. Yang mereka lebih mengikut kehendak masa. Yang dialami, yang difahamkan ataupun yang dipercayai oleh barat itu sendiri tentang kebahagiaan. Bukan lagi tentang kebahagiaan kuno. Belum. Bukan lagi tentang kebahagiaan kuno, tetapi yang mereka fahami tentang kebahagiaan itu adalah memisahkan hubungan mereka dengan ketuhanan. Mereka cuba untuk membawa diri mereka keluar daripada satu zaman yang dipanggil ketika itu zaman kekanak-kanakan, untuk keluar dan mencapai zaman kedewasaan di barat. Maka ketika itu, ketika zaman pertengahan itu, mereka bangkit untuk mencari makna kebahagiaan mereka sendiri dengan meletakkan manusia itu sebagai titik utamanya, bukan Tuhan. Jadi yang pengaruhi di barat masa ini adalah melihat kebahagiaan itu yang memisahkan hubungan dunia dan agama, dan memisahkan kehidupan dengan Tuhan. Itu yang berlaku di barat. Jadi untuk pengertian definisi falsafah kebahagiaan, saya rasa saya dah cuba habiskan untuk fasa pertama ini yang ringkas tentang apa yang dimaksudkan oleh sarjana Muslim dan sebahagian pengasas-pengasas kebahagiaan seperti Aristotle dan Plato, dan idea-idea yang dibawa oleh Plato sendiri itu sebenarnya tiadalah beza sangat pun kalau kita nak tengok dari sudut makna luaran yang difahami oleh mereka ini, iaitu semuanya ingin mencapai manusia yang baik ataupun manusia yang waras. Tetapi yang memisahkan makna saadah itu sendiri adalah kaitan dengan penghilangan unsur-unsur metafizik, hubungan dengan Tuhan. Itu yang memisahkan makna saadah yang difahami oleh sarjana Muslim dan saadah yang difahami oleh sebahagian pendukung-pendukung sarjana di barat. Itu yang memisahkan sebenarnya. Okay. Dan cuma persoalan yang kedua, saya turun terus pada persoalan kedua saya berkaitan dengan pengalaman keagamaan dan kebudayaan barat yang berlawanan dengan kebahagiaan hakiki dalam Islam. Di barat, mereka bukan melihat kebenaran itu sebagai sifat objektif dan subjektif, sebagai saling memerlukan, tetapi mereka melihat pemisahan antara dua sifat ini. Dalam Islam, subjektif itu sangat memerlukan dan melengkapi objektif. Subjektif itu, okey. Saya terangkan apa itu subjektif dan objektif itu. Subjektif itu seperti daya cipta, jadi empirical. Empirical itu pengalaman, dan objektif itu adalah hakikat kebenaran yang ada dalam diri itu sendiri. Jadi barat membahagikan kebenaran itu maka wujud seperti golongan sofis atau golongan sofistaiyah, iaitu golongan yang meletakkan keraguan dalam sudut ilmu dan keyakinan tentang segala hakikat. Kebenaran hakiki yang tidak wujud semua adalah relatif pada diri seseorang, tempat dan zaman. Jadi kebenaran yang difahami golongan sofis ini adalah kebenaran itu sifatnya tidak mutlak dan sifatnya bersifat relatif atau berubah mengikut zaman dan ruang dan masa. Ya, ini pengalaman permulaan untuk saya ceritakan apa yang berlaku di barat itu sendiri. Mereka telah memisahkan objektif sifat itu sendiri dengan subjektif. Dan mereka tidak meletakkan seperti apa yang difahami oleh Islam, itu objektif dan subjektif itu saling melengkapi. Kerana dalam Islam, untuk mencapai satu kebenaran, subjektif itu penting, sudut empirical, memerlukan,
Dan objektif itu sangat penting. Hakikat kebenaran yang tak boleh dipisahkan kan, untuk mencapai satu kebenaran itu. Tapi di barat, mereka hanya mengambil dari sudut pengalaman, empirikal. Sebab itu mereka melihat kebenaran itu bersifat sentiasa berubah-ubah dan sentiasa up to date. Dan mengikut masa dan ruang. Jadi kebenaran itu bagi mereka sentiasa tidak tetap. Dan sentiasa meragui tentang hakikat perkara yang sifat metafizik itu sendiri. Yang ini yang dipercayai oleh golongan sufas taiyah. Okay. Maka sufas taiyah ini pun terdiri banyak golongan. Mungkin saya tidak akan terangkan secara detail. Cumanya saya akan katakan golongan pertama ni adalah golongan yang meragui sebarang hakikat dengan alasan bahawa ilmu tentang hakikat tidak dapat diketahui. Dan golongan kedua ini, yang golongan saya fikir paling banyaklah golongan sofistaya sofis ini, iaitu mengatakan bahawa yang meletakkan kebenaran mutlak, tetapi yang mengatakan bahawa kebenaran itu mutlak, tapi mereka meletakkan relatif dan subjektif. Dan yang terjadinya pada golongan ini kesan ni yang ada pada golongan sekularis, humanis. Jadi pengalaman beragama yang terjadi di barat dan problematik teologi mereka itu sendiri, yang di barat itu telah melahirkan manusia yang bangkit dan cuba mencari penyelesaian kehidupan. Dan dalam tilikan dan paksi manusia itu bukan lagi ketuhanan, tapi pengalaman ngeri di barat cuba untuk mengeluarkan diri mereka atau nasib kepada ketentuan masa dan ruang. Jadi di barat, mereka sendiri telah mengalami satu problematik di sudut pengalaman beragama. Mereka pun mencari sudut ketuhanan mereka. Jadi mereka sendiri berusaha untuk mencari kebenaran. Tetapi kebenaran yang dicari itu bisa sukar untuk ditemui. Contohnya, analoginya contoh orang yang mengangkat batu. Ini analogi yang saya ingat lagi. Yang mengangkat batu besar di atas bukit. Bila sampai di satu kemuncak, batu itu akan jatuh balik. Yang ini yang dicuba, usaha yang dilakukan di barat. Mereka mencari juga kebenaran, hakikat ketuhanan itu sendiri sebenarnya. Makna itu. Tetapi tidak akan mencapai juga. Dan batu itu yang saya analogi tadi jatuh balik kepada mereka. Dan mereka tidak mencapai maksud hakiki yang mereka ingin capai sebenarnya itu sendiri. Kerana dari sudut problematik, dari sudut kefahaman mereka sendiri dan kepercayaan pengalaman mereka sendiri di barat itu sendiri. Jadi pengalaman ngeri ini yang di barat ini cuba untuk mengeluarkan diri mereka atau nasib pada ketentuan masa dan ruang. Dan ini yang disebut sekularisasi, dengan menolak semua nilai-nilai ilmu dan mengangkat kepercayaan yang sekularisasi yang menolak semua nilai-nilai ilmu dan mengangkat kepercayaan rasional dan sains ketika itu muncul. Dan ketika itu muncul faham-faham seperti humanis, positivis. Wacana ketika itu pun begitu mengangkat martabat kemanusiaan dan hak asasi. Dan individu diangkat hak-haknya, dan pengalaman ngeri ini disebut di barat sebagai tragedi. Di barat, mereka cuba untuk mengangkat manusia itu sendiri, tapi dalam masa yang sama itu proses. Mereka mengatakan itu proses humanisasi, tetapi sebenarnya adalah proses dehumanisasi. Menjatuhkan manusia itu sendiri, dan ini disebut sebagai tragedi. Barat bukan lagi memahami makna saadah itu, tetapi syakawah lawannya, iaitu penderitaan. Ini saya sebutkan tadi, syakawah itu bermaksud penderitaan, iaitu berbeza dengan saadah, kebahagiaan. Jadi di barat mereka mengalami syakawah yang membentuk worldview mereka. Jadi syakawah yang bermaksud sebagai bencana yang besar, iaitu kesengsaraan, kesempitan hidup, putus harap, penderitaan, dan ianya satu jenis yang merangkumi segala bentuk kesengsaraan itu sendiri. Dalam keadaan syakawah ini, mereka sentiasa memikirkan rasa ketakutan diri mereka. Hendak ke mana selepas ini?
Mereka sentiasa memikirkan, ada kebimbangan mereka sentiasa ada di situ. Ketakutan. Mereka memikirkan tentang selepas kehidupan mereka itu di mana. Mereka tak tahu di mana mereka berada ketika itu. Jadi perkara ketakutan sentiasa bermain di pemikiran barat. Ha? Jadi mereka memikirkan rasa ketakutan dalam diri mereka nak ke mana selepas kematian. Dan ini tidak membawa ketenteraman dalam diri mereka. Sehingga penderitaan dalam diri itu hingga akalnya menjadi lemah dan tidak mampu memikirkan atau merenung perkara yang lebih dalam. Lebih dalam. Uh, saya balik. Disebabkan Barat itu sendiri mengalami satu perasaan yang saya sebutkan tadi sebagai satu penderitaan, satu yang merangkumi semua perkara-perkara ketakutan, putus harap. Jadi mereka sentiasa perkara-perkara ini telah membentuk worldview mereka dan akhirnya mereka tidak boleh memikirkan satu perkara itu dengan lebih dalam dan dan sebuah kebenaran yang tercipta daripada barat bukannya lagi daripada hasil kebahagiaan yang mereka capai, tetapi tragedi yang melibatkan pengalaman hidup di barat itu sendiri. Dan kebenaran itu dinilai dari sudut orangnya yang melakukan itu mempunyai satu wujudnya syak atau keraguan dalam hatinya. Jadi para filosofi ataupun pemikir-pemikir di barat mereka mencari kebenaran dalam keadaan mereka itu merasa keraguan, ah, syak tentang tentang kehidupan, tentang ketuhanan sendiri. Jadi mana mungkin mereka mampu untuk melakukan satu keputusan kebenaran yang mutlak. Kerana mereka mengalami satu problematik dalam kehidupan dan pengalaman beragama dan mereka tidak mampu untuk mendapat satu maksud kebahagiaan ataupun kebenaran hakiki. Kerana mereka sentiasa diwarnai atau dikuasai dengan perasaan syak wangsangka itu sendiri, zon tu. Dan sehingga pada peringkat seterusnya mereka tidak mampu untuk menghadapi segala bencana yang akan berlaku kepada mereka, iaitu bencana di dunia yang disebut sebagai bala lah ataupun malapetaka. Tapi uh, di dalam Islam berbeza di barat. Uh, di dalam Islam bala ataupun malapetaka itu ada, tidak dinafikan. Tetapi Islam kita menganggap itu sebagai satu ujian uh, ataupun perbuatan Tuhan kepada hamba-Nya untuk menguji keimanan manusia itu. Dan sebab itu kita ada perasaan redha atau pasrah, dan tidak memisahkan unsur-unsur ketuhanan itu sendiri. Jadi kita melihat ujian itu sebagai bala itu sebagai ujuan Tuhan kepada hamba-Nya untuk hamba itu sentiasa lebih proaktif atau menjadi manusia yang lebih baik. Tetapi di barat mereka berasa bala itu sebagai benda yang sangat menakutkan bagi mereka. Berbeza dalam Islam, ianya menguji keimanan segala bencana itu kepada individu yang terkena itu. Jadi jelas syakawah ini yang merujuk kepada tragedi di barat. Ianya bukan difahami sebuah tragedi, sebuah drama yang dilakonkan atau persembahan, tetapi sebuah falsafah kehidupan, pengalaman manusia yang menolak agama dan Tuhan. Maka falsafah humanis dan gerakan sekularis yang menggantikan agama sebagai jalan untuk mentadbirkan manusia. Tragedi ini bukan lagi nasib yang difahami oleh orang Greek. Kalau kita membaca buku-buku Plato, mereka ada satu drama yang dilakonan dalam tragedi itu sendiri.
Tetapi ini telah menjadi satu sebuah kehidupan, pengalaman hidup di barat, dan menjadi satu falsafah kehidupan, tragedi drama itu, dan dia menjadi satu perkara yang betul-betul berlaku di barat. Dan tragedi ini bukan lagi nasib yang difahami oleh orang Greek, tapi individu itu yang mengalami konflik yang sendirinya diwarisi turun-temurun, dan psikologi dan pengalaman yang dialami sewaktu kanak-kanak yang tidak disedari. Dan memang benar bahawa pengalaman keagamaan di barat ini tidak sama konsep kebenaran kebahagiaan di dalam Islam itu sendiri. Nah, ini yang saya letakkan sebagai soalan tentang pengalaman beragama dan kebudayaan di barat itu sendiri bertentangan konsep yang difahami kebahagiaan hakiki dalam Islam. Kerana barat mereka melihat pengalaman agama itu sebagai unsur-unsur yang tragedi, dan mereka melihat agama itu bukan penyelesaian dalam menyelesaikan urusan mereka untuk mencari kebenaran. Lalu mereka meletakkan manusia itu sebagai tilik ataupun paksi untuk mereka mencapai kebenaran. Maka sebab itulah wujudnya seperti gerak pembawa humanis, faham-faham yang lahir waktu itu yang mengangkat hak individual dan menolak konsep keagamaan di barat. Jadi dalam mereka mengalami tragedi dan pengalaman yang ngeri ini, barat mereka juga memikirkan bagaimana untuk mencapai satu kebenaran. Maka kebenaran yang dihasilkan di barat adalah kebenaran yang bertentangan, bukan lagi dengan kebenaran yang melalui keyakinan yang ada dalam Islam, tetapi keraguan yang ada dalam diri pengamal di barat itu sendiri. Jadi memang bertentanganlah dengan konsep kebahagiaan yang difahami dalam hakikat Islam itu sendiri. Jadi persoalan kedua saya dah selesai di situ, dan persoalan ketiga saya meletakkan, adakah keputusan akhir kebahagiaan itu bersifat terhad perihal peribadi? Kita kembali dahulu dalam persoalan kepada objek yang menerima kebahagiaan itu adalah insan. Maka insan ialah gabungan dua sifat. Saya dah cepat, saya ada 45 minit, ada 15 minit lagi. Sifat badaniah, sifat haiwani dan sifat akali. Yang pertama, wajah yang merujuk kepada sifat mazmumah, iaitu tidak elok. Dan pada ketika itu kuasa haiwani yang menguasai atau kontrol pada diri insan itu. Tetapi sifat ini boleh dihapuskan atau dikawal dengan sifat kuasa akali. Secara rumusnya bahawa manusia itu ada dua sifatnya, iaitu bersifat akali, natiqah, dan nafsu haiwani. Maka apabila nafsu haiwani ini uh, di, tidak dikawal oleh natiqah itu sendiri, iaitu natiqah itu apa? Natiqah ni adalah perkara-perkara yang melibatkan berfikir, bertadabbur, merenung. Maka natiqah ini penting untuk mengawal manusia, mengawal nafsu haiwan itu sendiri. Kerana bila mana nafsu haiwani itu menguasai diri badan manusia itu, dan nafsu natiqah itu tiada di situ, maka manusia itu bertindak perlakuannya yang jahat atau bersifat haiwan. Ada tu penting nafsu natiqah ini untuk kontrol nafsu haiwani untuk manusia itu sendiri dalam keadaan yang normal. Sebab itu tanpa iman manusia boleh jadi seperti binatang, malah lebih hina lagi. Itu yang saya nak katakan, bahawa nafsu haiwani ini kalau tak dikontrol oleh nafsu natiqah ini bisa menjadi seperti haiwan. Manusia itu sifatnya. Maka nafsu natiqah itu dalam menguasai diri insan, kerana rangsangan akal ini yang akan menuju manusia itu ke arah ubudiyah kepada Tuhan. Jadi bila mana nafsu akal ini atau natiqah ini dapat dikuasai, maka ia akan membawa manusia itu menuju ke arah ubudiyah kepada Tuhan. Maka tujuan perilaku yang baik adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, untuk mencapai sifat yang mahmudah. Dan diri haiwani dan kuasa yang berkait dengan badan haruslah diawasi atau dikuasai oleh amalan diri akal itu sendiri. Untuk mencapai itu perlu dilatih dan dengan berfikir secara bersungguh dan bertadabbur. Maka melatih kuasa pada badan ini memerlukan daya bebas memilih. Dekat sini saya nak katakan kebebasan ataupun ikhtiar yang membawa kepada kebaikan. Yang membawa kepada keburukan bukan lagi konsep ikhtiar,
atau kebebasan, kerana kebebasan itu adalah tindakan yang diambil menurut fitrah yang hakiki. Jadi dalam diri manusia itu, manusia itu diberi kepilihan untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Ah, Jadi mereka, manusia itu diberi pilihan, kebebasan, ah, ikhtiar untuk memilih untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Kalau mereka memilih kebaikan, ianya adalah betul dari sudut fitrahnya. Tetapi bila dia berlaku kejahatan, dia telah mengelanggar sifat ikhtiar, pilihan atau kebebasan itu sendiri, maka dia telah melakukan kezaliman dalam pilihannya itu sendiri. Maka dia tidak membawa dalam konsep ikhtiar di situ. Jadi saya masukkan lagi seorang pemikir seperti Ali Syariati sendiri mengatakan bahawa bahaya yang paling besar dihadapi manusia pada waktu kini, zaman sekarang, bukanlah satu ledakan bom yang melainkan perubahan fitrah. Unsur manusia itu mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan alam fitrah. Keakar permasalahan ini muncul akibat daripada kebudayaan, kebudayaan materi dan alam fikiran, unsur eunomia ataupun anthropocentris yang menekankan manusia itu sebagai titik tumpuan dengan menghilangkan kewujudan ketuhanan dan agama. Yang ini yang berlaku di barat. Mereka meletakkan bahawa unsur kemanusiaan ataupun anthropocentris ini sebagai pusat untuk melakukan segala kehidupan, dan manusia itu bertindak melebihi upaya manusia sendiri. Jadi takdir segala sesuatu akan ditentukan oleh manusia itu sendiri, bukan lagi Tuhan. Ah, Dan maka ianya telah berlawanan dengan sifat fitrah. Maka ini yang dikatakan oleh ahli syariati sebagai satu perkara yang paling bahaya, yang paling besar yang dialami masalah umat Islam. Kerana mereka telah melawani sifat fitrah itu sendiri. Maka pemikiran ini akibatnya manusia itu, maka kesan daripada pemikiran ini akan lahir manusia yang berfikir melihat hidup itu secara dikotomis atau pemisahan dunia dan ukhrawi. Manusia sentiasa akan kembali kepada fitrah beragama, tetapi di barat mereka tidak bertemu pengalaman yang beragama yang benar-benar sebenarnya, yang seperti disebutkan oleh Syed Hussein Nas sebagai mystical question, iaitu pencarian spiritual dalam kehidupan jiwa itu ke tempat asal, iaitu Tuhan. Di barat pencarian mereka tidak pernah mencapai, dan mereka sentiasa dalam keraguan untuk mencapai itu. Maka dengan itu, segala sifat yang terbentuk membawa kepada kefasadan perlu dihilangkan dan perlu diimbangi nafsu dalam arah ammarah kepada lawamah dan mencapai mutmainnah. Kerana nafsu yang mencapai ammarah ini perlu diubahkan, perlu dialihkan kepada nafsu yang mutmainnah. Nafsu ammarah ini adalah nafsu yang yang berlawanan pada fitrah lah, yang nafsu yang bahaya, yang rosak, yang jahat. Dan yang perlu nafsu ammarah ini kepada lawamah yang bersifat sederhana untuk mengalirkan manusia itu kepada nafsu mutmainnah, itu nafsu yang kemuncak, yang sejatilah. Kerana proses hati atau qalbu yang tenang atau yang baik sememangnya menggerakkan kepada bentuk suasana ataupun makhluk di sekelilingnya, dan unsur intelektual yang bawa bersamanya spiritual ini mampu membawa kepada proses idea yang membentuk manusia itu sendiri, dan idea itu yang akan mencorakkan manusia. Yang ini yang disebutkan Malik bin Nabi di dalam bukunya, seingat saya, Origin of Society. Malik bin Nabi mengatakan bahawa manusia itu akan cuba untuk mencapai refleksinya kepada masyarakat itu dengan melihat titik konsep unsur idea itu sendiri. Maka idea itu bukannya kita fahami sebagai idea dengan mumtaz. Itu salah satunya, tetapi idea yang terpenting yang difahami oleh Malik bin Nabi di sini adalah kehadiran unsur-unsur spiritual atau ketuhanan dalam untuk mencapai menjadi unsur yang idea itu sendiri. Maka idea spiritual itu dia angkat, maka dia akan mencapai unsur itu yang akan dicantum oleh manusia itu sendiri. Maka bila idea yang dicapai itu barulah dinamakan idea.
Kerana di dalam itu tu lengkap memenuhi unsur intelektual, spiritual, maka dimasukkan dalam peribadi manusia itu. Dan manusia itu sendiri akan mengalihkan unsur idea itu kepada masyarakat. Maka sangat penting idea untuk mendapatkannya itu dan diberikan kepada masyarakat itu sangat berkait rapat kesannya itu. Jika masyarakat itu diberi dengan kebaikan, manfaatnya, maka itu disebut idea. Tetapi sebaliknya, itu bukan lagi idea. Di situ bukan lagi disebut idea. Kerana idea hanyalah perkara-perkara yang di dalamnya ada unsur-unsur spiritual dan intelektual yang beri refleksi kepada masyarakat kepada kebaikan. Itu yang difahami oleh Malik bin Nabi dalam bukunya Origin of Society. Maka persoalan terhad peribadi tiada kerana kebahagiaan itu bisa dikongsi manfaatnya kepada manusia dan alam itu sendiri. Jadi berbeza di barat, mereka meletakkan perihal peribadi segalanya sehingga memuaskan tuntutan peribadi tanpa kesan perkara itu kepada masyarakat. Mereka membentuk nilai dengan hasil yang bermasalah dan bersifat relatif. Sebab itu proses humanisasi bagi mereka bermasalah. Ianya dehumanisasi. Sebab itu pencerahan dibawa pada zaman pertengahan oleh Barat sebenarnya belum siap dan dikritik juga hebat oleh mereka sendiri. Iaitu golongan postmodernis yang juga turut bermasalah. Jadi di sinilah bahawa persoalan mengatakan bahawa ianya bersifat peribadi ataupun tidak. Sebenarnya dia bukan lagi bersifat perihal peribadi. Kerana perihal peribadi ini akan memberi kesan kepada sekeliling masyarakat itu sendiri. Jadi dalam Islam, sangat penting untuk kebahagiaan itu, untuk peribadi itu capai dan kebahagiaan itu dikongsi dalam masyarakat untuk mencapai kebenaran itu hakiki. Jadi tak ada unsur-unsur individual atau kepuasan nafsu persendirian, kerana unsur itu akan dikongsi, akan diberi kepada masyarakat orang di sekitarnya. Jadi bila mereka mencapai perkara yang bermasalah itu juga akan dikongsi masyarakat, memberi kesan kepada masyarakat. Itu yang saya katakan sini bahawa ianya bukan lagi bersifat peribadi, terhad peribadi, tetapi yang beri kesan kepada masyarakat itu sendiri. Maksud idea kebahagiaan itu sendiri. Jadi ada lagi 5 minit. Saya terus kepada bagaimana pada persoalan akhir. Bagaimana terjadinya hubungan faham kebahagiaan itu dengan urusan pelaksanaan sebuah negara. Seperti yang kita bincangkan tadi bahawa tentang idea Platon dan Aristotle, banyak yang menekankan tentang kesejahteraan dari sudut tiada sengketa dalam masyarakat. Membina masyarakat yang lebih baik. Saya fikir negara perlu mengurangkan dan mengimbangi lebih tumpuan ke arah proses pengislahan seperti urusan pendidikan. Dalam masyarakat, mungkin kita tak boleh saksikan negara yang aman. Mungkin kita boleh lihat, boleh saksikan sebuah negara yang aman dari luaran. Tetapi kebahagiaan itu bukan hanya fokus pada politik, ekonomi, budaya semata, tapi kepada tujuan peribadi itu sendiri. Mungkin dari sudut luar ini kita melihat pada negara rakyat yang aman, tetapi di sebalik itu, adakah kita tahu, adakah setiap masyarakat itu, rakyat itu mencapai kebahagiaan? Adakah di situ masalah-masalah sosial itu sudah selesai? Kerana dia bersangkut paut dengan idea-idea ini, falsafah kebahagiaan itu sendiri. Jadi maka dalam sebuah negara, pemimpin tidak lagi dipimpin oleh pemimpin yang keliru dan membuat dalam membuat agenda islah ini, maka kemajuan perlu dimaknakan dalam pembentukan insan. Pembentukan insan. Dan kekeliruan dan syak zon tidak akan dapat membahagikan manusia itu sendiri. Manusia kat mana saya tadi ya? Kemajuan. Okey. Jadi kemajuan itu perlu dimaknakan dalam pembentukan insan. Kekeliruan dan syak tidak akan dapat membahagikan manusia walaupun dibantu oleh ekonomi dan politik sosial yang stabil. Maka kekeliruan dan ketandusan keyakinan pada perkara besar seperti Tuhan, agama, akhlak, hakikat kehidupan tidak mampu mengurangi atau menyelesaikan masalah peribadi ataupun masalah keluarga, masalah negara. Jadi walaupun kita mencapai satu kebudayaan, politik, ekonomi yang baik, tetapi dia tidak menjamin adakah itu sudah mencapai satu kebahagiaan dari sudut politik itu sendiri. Kebahagiaan itu dalam kehidupan itu sendiri. Kerana kalau kita tidak meletakkan keyakinan konsep asas seperti ketuhanan, agama dan akhlak di dalam unsur kemajuan itu sendiri. Jadi
Kejayaan dan kebahagiaan sempurna itu adalah bersifat keseorangan. Ia juga melibatkan masyarakat di mana keadaan kepemimpinan politik dan pengislahan negara akan membantu membahagikan diri perseorangan. Maka dalam ini, seperti dikatakan oleh Al-Farabi dalam bukunya Fusul Madani, menjelaskan politik itu mengandungi tentang pertimbangan asasi, iaitu mengenai perkara bagaimana kota-kota harus diatur dan dimakmurkan, kehidupan rakyat mesti diperbaiki dan diuruskan dan diatur dan dimakmurkan. Maka kehidupan rakyat mesti diperbaiki dan bagaimana mereka mesti dibimbing ke arah kebahagiaan. Maka dalam hal ini jelas kebahagiaan yang bertunjang keyakinan yang terhasil daripada ilmu atau amalan yang tidak bertunjangkan ilmu dan keyakinan uh, yang bertunjang kepada ilmu yang membawa kepada kebahagiaan hakiki. Kerana amalan dan jiwa dan akal itu, pengamal itu dikuasai oleh perasaan yang akan beri kesan kepada masyarakat itu sendiri. Jadi kalau pemimpin kita yang membawa agenda pengislahan negara itu dalam keadaan yang syak dan zawar sangka, ianya sangat memberi masalah dalam pembentukan insan itu sendiri dalam melahirkan manusia yang baik dan dalam mencorak sistem itu sendiri. Mana mungkin manusia yang bermasalah, pemimpin yang bermasalah itu mampu menyelesaikan masalah dalam sebuah negara itu sendiri. Jadi untuk mencapai kebahagiaan hakiki itu memang secara kekal, tapi tidak bermakna tiada sebarang penderitaan dan kesulitan jasadi dan perasaan, segala penderitaan. Kerana cabaran dan dugaan itu perlu diatasi dengan sabar dan redha. Ini selalu saya katakan tadi dalam maksud uh, kebahagiaan itu sendiri, itu bala atau malapetaka. Maka mustahil lah dalam sebuah negara untuk kita bina tidak mengalami satu malapetaka, kerana itu adalah satu dugaan yang ataupun itu satu ujian. Maka memang akan berlaku juga uh, kekacauan di situ, tetapi ianya sebagai satu ujian yang diberi oleh Tuhan pada hamba-Nya. Jadi bagaimana hubungan faham kebahagiaan itu, hubungan dalam falsafah kebahagiaan itu dalam pelaksanaan sebuah negara itu memang sangat memberi kesan hubungan itu, kerana pemimpin yang memerintah itu hendaklah pemimpin yang ada di dalamnya faham ilmu yang jelas dan mencapai satu kebahagiaan yang hakiki. Kerana bila mana pemimpin yang bermasalah, kita akan melahirkan generasi yang bermasalah. Sebab itu makna falsafah kebahagiaan ini saya rasa sangat penting untuk difahami atau diteliti atau direnungi, kerana ianya sangat memberi kesan sudut cara hidup itu sendiri. Jadi saya rasa saya minta maaf kalau kuliah ini sangat abstrak ataupun sangat susah untuk difahami. Secara mudahnya rumusannya yang boleh saya katakan dalam falsafah kebahagiaan itu sendiri adalah Islam sangat menekankan bahawa dalam kebahagiaan itu sendiri kita tidak boleh memisahkan unsur-unsur ketuhanan, hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri untuk mencapai kebenaran. Bila mana kita meletakkan Tuhan itu sebagai tempat di atas, maka di situlah kebahagiaan akan dicapai. Tetapi di barat, mereka tidak meletakkan agama dan Tuhan itu sebagai rujukan pertama, tetapi mereka melihat manusia itu sendiri mengubah dan mencorak kehidupan mereka. Maka sebab itu mereka mengalami satu penderitaan dan kesengsaraan dalam mencari kebahagiaan itu sendiri. Jadi saya minta maaf segala kekurangan, dan soalan boleh tulis di ruangan komen dan saya akan sertakan rujukan dalam pembacaan saya dalam kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.